dah nak berhenti ke mantin, nak berhenti ke Melaka. Allah, 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 Allahu ya Allah, 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 Allahu ya Allah, 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 Allahu ya Anak dia ke balai polis dekat Pedas report dah kata anak saya dah jumpa encik. Itu gini dah waktu maghrib. Boleh tak ada jamak kasar maghrib Syak? Tak boleh. Dah tak boleh dah kan? Dah putus safar. Dah jumpa anak dia. Apa dependable dia? Apa perkara yang menyebabkan dia nak balik tu berjamak? Memang Jauh dia dua malam. jauh. Jauhnya berapa? Dia boleh jamak. Kalau 2 malam. Jauh daripada Kedah ni ke rumah dia nak balik ni, ke Kajang ni. Kalau 2 masalah boleh jamak. Kedah ke Kajang berapa kilometer? Kedah Kajang berapa kilometer? Kedah ke Seremban 60. Kedah Kajang 30 kot. Rasanya macam tak sampai rumah halang. Tak sampai kat tu, dekat. Dekat. Main tolak jamak lah. Tolak jamak. Tolak jamak. Katakanlah dia nak balik. Dia nak bawa anak dia ni pergi Muazzam Shah. Lepas tu baru balik KL. Sebab anak dia yang lain ni nak ditemukan dengan makcik dia ke untuk beri nasihat ke apa-apa sebab lah. Jadi, Pedas ke Muazzam Shah ke Kajang, berapa KM? Jauh tu. Jauh. Lebih 2 marhalah tu. Boleh jamak? Boleh. Dia menggunakan laluan B yang melebihi 2 marhalah atas sekecil-kecil sebab. Boleh faham? Boleh faham Tunggu. Ya Ustaz. Laporan cuaca. Okey lah, dah berhenti hujan dah berhenti Ustaz. Air lagi. Okey, terkawal Ustaz. Alhamdulillah. Saya bimbang lah yang program macam ni. Saya bimbang pula kenapa. Dia bimbang. Itulah saya jadi takut Ustaz. Bimbang? Tak, saya bimbang sebab cuaca tak menentu ni. Saya berat nak cakap lah. Tapi dari peribadi saya tangguh lah. Saya ingat kita kena beritahu ramai, kita tangguh. Tangguhlah Ustaz. Tangguh Ustaz. Saya minta maaf lah. Saya minta maaf sebab saya dah angan-angan benda ni lama tau. Dah sebulan tau. Saya hasrat nak jumpa, nak sambung sebab rupa ni. Saya rasa saya lah punya cerita yang paling besar. Tapi kalau tengok gini gitu kan, saya tak nak nanti ada orang kena risiko lah. Itu yang saya bimbang. Ada orang kena risiko lah. Dan saya dah fikir berat dia kata nanti dulu lah. Tapi itulah deposit tu nanti minta somebody. Kalau rasa segan nak cakap Fatih, bagi nombor Fatih kat saya cakap apa. Saya verbal. Saya verbal. Kalau dia kata apa? Dia kata tak boleh pulang ke, saya akan verbal. Saya akan verbal. Saya akan verbal untuk ganti yang boleh itu. Saya tengok jawab. Sebab apa? Saya yang buat keputusan. Itulah. Kita putuskanlah Ustaz ya.
Putuskanlah dah ni ya? Kita betul lah. Betul tak? Baik, insyaAllah. Saya minta maaf lah. Ramai yang Faham. saya sangat-sangat minta maaf. Jangan fikir hati saya lah. Saya cukup berat tau. Persoalan dia cukup berat. Saya tadi fikir, bincang dengan Haji, semua fikir. Haji pun kata, bersalah je Ustaz ni. Ramai orang nak pergi. Betul. Ada pula orang masak Ustaz. Saya takut lagi kata, saya rasa cukup bersalah lah. Tapi, faham lah. Saya ni. Faham lah kerana saya. Kita penting the safety of everybody lah. Kita penting keselamatan lah. Mungkin dekat tempat dia tak jadi apa-apa tapi dekat luar nak masuk, nak keluar ni saya tengok Batu 9 naik nanti orang nak masuk tak boleh. Itu yang cukup bimbang saya. Kalau ada yang rasa kita manusia kan, kita rasa tak setuju ke apa, saya mohon lapan dada lah. Saya mohon lapan dada lah. Jangan lepas ni ada orang tak ikut belajar, ustaz ni saya tak boleh buat apa lah. Saya tak boleh buat apa. Kita set another day, another fine day yang mungkin hujan pun jarang-jarang. Lepas tu kita tapi minta somebody cakap malam ni juga yang penting. Kalau tak ada siapa yang rasa boleh cakap, malu ke apa kan, please WhatsApp me the number, saya akan call lagi. Boleh Ustaz, insyaAllah AJK buat. InsyaAllah AJK akan buat lah. Ambil. Saya akan call. Kita kalau di polis tu kata saya tak boleh pulang, Ustaz tak apa, saya ganti. Personally saya ganti. Saya kena ambil tanggungjawab tu lah. Tapi tak apa, insyaAllah. Sebab apa? Sebab itulah. Keadaan yang kita selalu faham lah. Bukan saya kata kita tak tawakal kan. Tapi kita membaca keadaan lah. Siapa yang rasa alamak Ustaz Tabel, saya minta maaf lah. Saya tak ada apa nak kata, saya mohon maaf banyak-banyak. Harap boleh terima lah Okey. Ustaz, kita nak bagi tahu dia kita KIV kan? KIV lah. Tarikh lain. Tarikh lain. InsyaAllah. Even saya takut dia dah beli barang makan tau. Itu yang kesian dulu. Tapi kalau dia dah beli barang makan, cakap dengan dia, barang makan tu, mementah tu, bagi dekat sekolah tahfiz tu, whatever the cost tu kita tanggung. Sebenarnya belum Ustaz. Dia plan nak Kalau beli mungkin Khamis. Dah belum. InsyaAllah belum. Sebab dia kata saya akan tanggung. Okey. Tak apa. Saya ingat ilmu kat tahfiz dia. Tak apa. Jangan risau pasal duit lah. Risau pasal duit. Saya sanggup menanggung risiko tu. Tak apa. Ini benda bukan besar. Allah gantilah dengan cara lain. Okey. Nanti kalau rasa malu nak call, tak saya call. Terima kasih. Kita cuma ubah tarikh kan Ustaz, bukan ubah tempat kan? Tak, ubah tarikh. Okey, boleh. Lain kali lah one fine weather lah. One fine weather. Yelah sebab jadi maknanya kita whatever kita paid tu deposit tu kita ada lagi lah. Tengoklah macam mana dia terima kan. Jangan sampai berbalah dengan dia lah. Dia pun nak build up tempat dia kan. Kalau rasa Ustaz tak boleh tak apa. Bukan benda besar lah benda ni. Okey. Kalau ada kos kita sama-sama tanggung lah Ustaz, tak ada masalah. Tak apa. Boleh je kita. Saya akan cover. Jangan risau. Nombor 5, tidak mengikuti solat orang yang bermukim. Tak boleh. Kita datang kampung, semayang kampung Zuhur 4 rakaat. Kita 2 rakaat, kita selamba di dalam. Tak boleh. Ada pendapat yang tidak kuat mengatakan kita kena mufarakah. Ada pendapat kata tak dibenarkan mufarakah kerana kita berkasar. Jadi yang selamat je, kalau kita pergi satu tempat, kita 4 rakaat. 4 rakaat, kita buat je 4 rakaat. Tak boleh kalau imam tu masbuk, kita sampai rakaat ketiga. Imam ini sembahyang Zuhur 4 rakaat. Kita sampai rakaat ketiga. Jadi kita naik rakaat keempat, rakaat kedua, imam rakaat keempat. Bila imam duduk layar akhir, kita duduk layar akhir. Bila imam beri salam, kita bersalam. Kenapa? Kita kata kita kasar. Ni tak boleh. Dia batas mayang. Dia tak boleh mengikuti solat orang yang bermukim. Tapi kalau saya kasar, saya jadi imam, orang bermukim tu dia semayang dengan saya.
Bila saya beri salam, dia bangun. Boleh tak macam tu? Boleh. Boleh. Boleh Ustaz. Boleh. Boleh. Tapi tak boleh beri salam dulu sebelum iman. Jadi nak buat apa? Yang terbaik buat apa? Follow je orang kampung semayang. Follow je orang kampung tu semayang. Empat. Lepas tu, bangunlah buat asar 2 rakaat. Saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat kerana jadi makmum kerana Allah Ta'ala. Okey. Ni macam biasalah, ni macam kat rumah. Ni macam dekat mungkin kita, kampung kita. Lepas tu kita niat dalam hati, sebelum memberi salam, kita niat dalam hati apa? Kita niat dalam hati, aku nak jamak takdim untuk solat asar. Niat dalam hati je. Sebelum beri salam. Boleh juga Allah saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat jadi makmum dijamakkan dengan asar kerana Allah Ta'ala. Mana lagi mudah? Saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat jadi imam Allah Ta'ala. Lepas tu mana-mana bahagian solat ni, niat je aku nak jamak takdim asar. Okay. Lepas tu bangun. Allah saja aku semayang fardu asar 2 rakaat kasar kerana Allah Ta'ala. Mana lagi mudah? Nampak? Jadi kita letakkan 3 bahagian niat tu lagi mudah. Allah saja aku semayang fardu zuhur. Kata ni ke kampung orang ni. 4 rakaat jadi makmum kerana Allah Ta'ala. Dalam pada Allah Akbar. Sebelum beri salam, lintaskan dalam hati, niatkan dalam hati, aku nak jamak takdim waktu, aku nak jamak takdim solat asar. Saya sebut kasar, tak apa. Nanti bila bangun, Allahu Akbar. Saja aku solat fardu asar kasar. Kasar mesti niat dalam takbiratul ihram. Jamak tak wajib niat dalam takbiratul ihram. Okey. Jelas tak ni? Kasar mesti niat dalam takbiratul ihram. Katakanlah bila dia bangun untuk sembahyang 2 rakaat tu. Dia kata apa? Allah saja aku sembahyang fardu asar. Dia tak cakap jamak. Kenapa? Jamak tadi dah cakap waktu sembahyang zuhur. Dia tak cakap kasar. Bila tak cakap kasar, dia kena teruskan semayang 4 rakaat. Faham? Kalau dia tiba-tiba dua kat beri salam, kasar. Kenapa? Dia tidak niat kasar. Kasar mesti niat waktu takbiratul ihram. Kasar mesti niat waktu takbiratul ihram. Okey. Kalau kita ya ni. Tanya. Bagi jelas. Kasar wajib mesti niat dalam takbiratul ihram solat zuhur ke solat asar? Mana-mana solat lah yang nak kasar. Mana-mana solat yang nak kasar mesti niat dalam takbiratul ihram. Oh. Mana-mana solat yang kita nak kasar. Kalau zuhur kita kasar, Allah saja aku semayang pada doa zuhur 2 rakaat kasar kerana Allah Ta'ala. Sebelum beri salam, niat dalam hati, aku dah jamakkan asar, jamak takdim. Saya kata adim, tak apa. Aku nak semayang asar dalam waktu zuhur. Jamak aku. Saya kata adim, tak apa. Lepas tu bangun asar, Allah saja aku semayang pada asar, 2 rakaat kasar. Kena cakap jamak. Saya cakap jamak dah. Kenapa? Tadi masa dalam sembahyang yang pertama, kita dah berniat jamak. Memang syarat dia mesti niat jamak dalam solat yang pertama. Pening Ustaz. Pening.
Apa dah pening? Keliru. Apa dia? Nah, okey. Ustaz, maksudnya kita solat zuhur mengikut tak kira lah kita solat zuhur. Tapi sebelum bagi salam solat zuhur tadi kita berniat nak jamak. Betul Ustaz? Okey. Saya lupa lah. Lepas tu kita dah bagi salam solat zuhur tadi, kita angkat takbiratul ihram untuk niat qasar asar. Betul Ustaz? Okey. Ini solat zuhur. Sekarang ni bila orang musafir, dia nak qasar. Betul tak? 2 rakaat. Ini jamak takdim. Faham Jamak takdim. Ini buat waktu apa ni? Waktu zuhur. Ni waktu Zuhur. Ini jamak takdim. Maknanya solat ini waktu Zuhur. zuhur. Okay. Apa nak niat? Okay, sekarang ni nak semayang zuhur 2 rakaat. Saya tak nak bagi niat Arab ni. Nanti lagi pening ni. Ni. Saja aku solat fardu zuhur 2 rakaat qasar kerana Allah Ta'ala. Yang wajib niat ni hanyalah kawasan ni yang wajib. Ya Allah. Yang wajib niat ni, ni je kerana Allah Ta'ala ni tak wajib, sunat. Kita belajar kasar taruh takjim. Okey. Yang wajib diniatkan dalam hati adalah kawasan ni saja. Okay. Habis ni beri salam. Kita bangun. Habis ni kita bangun. Bangun. Slide tak nampak. Tak nampak? Oh. Nampak. Nampak Ustaz? Ada Ustaz? Ada. Ada Ustaz. Ada kan? Ada Ustaz. Ada Ustaz. Kau nampak. Terima kasih. Internet nak tak berapa bagus. Kemudian dia bangun. Dia bangun. Dia kata apa? Dia nak solat asar 2 rakaat asar. 2 rakaat asar. Dia nak solat asar 2 rakaat asar. Apa dia kena buat? Okey, tengok sini. Ini solat zuhur ni. Ini mula solat zuhur adalah takbir. Kan mula solat tu takbir ni kita dah belajar ni kali ni. Betul? Akhir solat ni apa? Apa akhir solat? Salam. Jadi within this, antara kawasan ni, mana-mana. Dengar saya cakap mana. Sebelum dia kata kum. Kan kalau dia kata as-salah, masa as-salah tu dia niat nanti. Aku nak jamak takdim. Okey lah cukup. Janji jangan kata kum dulu. Dia nak kata Allah saja aku solat asar 2 rakaat kasar dijamakkan 2 rakaat saja aku solat asar. Saja aku solat fardu zuhur 2 rakaat kasar dijamakkan dengan asar. Boleh juga. Tapi panjang sangat.
kita tak biasa sembahyang jamak dan jadikan kabut. Jadi Allah saja aku sembahyang fardu asar 2 rakaat kasar. Okey. Bila mula takbir sampai dekat salam ni, mana-mana bahagian dia hendaklah berniat untuk makan Jamak. asar. Mana nak jam asar ni? Niat je lah aku nak jam asar. Tak lah. Tak boleh niat kasar dulu. Apa? Niat kasar wajib. Macam kita tadi Sini, Niat kasar wajib berniat kasar dalam takbiratul ihram. Ni perkataan ni yang kena hilang-hilang. Bacaan ni. Wajib berniat kasar dalam takbiratul ihram. Tak boleh niat masa sembahyang pertama. Dia tak boleh di sini. Allah saja aku sembahyang fardu asar 2 rakaat kasar dalam salat. Lepas tu sebelum salam, dia niat apa? Aku nak jamakkan asar dan kasar. Jadi bila dia bangun solat asar, saja aku solat asar. Tak boleh. Dia mesti niat kasar itu dalam takbiratul ihram. Takbiratul ihram mana? Takbiratul ihram pada punya solat. Kat mana? Ni. Tadi ni lah. Tadi ni. Ini dari perkataan ni yang kata tadi apa ni? Wajib berniat kasar dalam takbiratul ihram. Ihram solat apa? Solat asar. Kenapa dah ni? Dia naik kasar ni dalam waktu zuhur. Kenapa? Dia nak kasarkan solat ni. Kira nak ubah rakaat Ustaz. Ubah rakaat. Boleh tak? Saya buat macam ni. Kalau keliru, cakap keliru. Kalau pening, cakap pening. Boleh tak saya buat macam ni? Saya solat zuhur, saya tak kasar. 4 rakaat. Tapi saya nak jamak dengan asar. Jadi sebelum saya beri salam, contohnya saya dengan jemaah ni, jemaah dengan orang mukim, orang kampung. Jadi saja aku solat fardu zuhur 4 rakaat. Kasar? Tak kasar. Mana kasar 4 rakaat? Mana ada kasar 4 rakaat? Baca biasa. Macam biasa lah. Macam biasa lah. Macam kat rumah. Tapi sebab ada hasrat nak masukkan asar. Jadi sebelum kita bersalam, kita niatlah hati kita, aku nak jamak takdim asar. Makmum Ustaz. Ha? Kita menjadi makmum lah. Tak kisahlah kau jadi makmum lah. Kau jadi imam lah. Sembahyang sendiri. Kau sendiri lah. Ini kes sendiri lah. Lepas tu saya dah habis dengan zuhur 4 rakaat, saya bangun. Saya tak nak jamak. Saya tak nak kasar. Saya buat ni 4. Saja aku solat fardu asar 4 rakaat. Mana ni tak ada. Kalau Ustaz ya. Empat zuhur, empat asar tu kira solat biasa lah ya? Jamak jugalah kan Ustaz. Jamak jugalah sebab Tapi buat 4 rakaat, dia tak ada qasar. ini nama ni dipanggil apa? Keadaan ni, kejadian ni dipanggil apa? Tamam. Tamam. Dipanggil apa ni? Jamak tamam. Dia panggil jamak. Jamak apa? Jamak tamam. Jamak tamam. Tamam. Jamak tamam. Zuhur. Tamam atau apa? Rakaat. Sempurna. Sempurna Ustaz. Ini nama dia jamak tamam. Sempurna. 4 rakaat. Kenapa jamak tamam? Kenapa jamak tamam? Dia kenapa nak berjamak? Sebab dia sembahyang ni dalam waktu zuhur. Itu nama jamak. Tapi kenapa nama tamam? Dia sembahyang ni 4 rakaat. Dan dia sembahyang ni 4 rakaat.
Ni. Maknanya Ustaz sebelum bagi salam solat Zuhur tu kena niatkan jamak untuk asar. Ya. Okey faham. Jadi Ustaz, sembahyang asar tu kita tak perlu niat dalam waktu zuhur lah. Kita just sembahyang. Kita niat nak jamak. Kena dalam waktu Zuhur. Niat jamak. Jamakkan dia, himpunkan dia mesti dalam sembahyang Zuhur. Bukan dalam waktu Zuhur. Mesti dalam sembahyang Zuhur. Tapi bila bangun untuk sembahyang asar nanti, kita nak 4 rakaat ke 2 rakaat. Kalau 4 rakaat, niat macam biasa. Saya sebut jamak dah. Kenapa? Tadi dalam Zuhur dan niat jamak. Okey. Lepas tu nak kasar. Habis nak kasar kena niat. Saja aku solat pada asar, 2 rakaat kasar. Okey. Okay, Dia jelas. rasa keliru ni. Alhamdulillah. InsyaAllah. Faham. Tak, saya nak. Kalau orang dah faham, saya tak kisah. Saya tanya orang yang keliru ni. Boleh faham tak? Alhamdulillah jelas Ustaz. InsyaAllah. Ustaz, macam mana nak niatkan kita nak buat jamak tu? Macam mana nak niat dia tu? Ringkas je lah. Ringkas dia dalam hati. Kita nak buat jamak tak adik? Ringkas dalam hati. Aku nak solat asar. Oh. Aku nak solat jamak takdim Asar. asar. Okey, terima kasih Ustaz. Sebelum pergi salam. Antara takbir dan ihram ni dengan salam ni waktu Zuhur ni. Tak kira dah kasar ke, tak kasar ke, jadi antara niat. Kalau tak niat dekat sini, dia tidak boleh mengambil asar untuk disambungkan pada waktu Zuhur. Kenapa? Dia tak niat untuk sambung bangun solat asar. Kalau dia tak niat kat sini, boleh juga diniat waktu takbiratul ihram sebelum Zuhur. Saja aku solat pada Zuhur 2 rakaat kasar dijamakkan dengan asar kerana Allah Ta'ala. Boleh? Sah? Jadi dah semayang tu, tak ada niat apa-apa dah. Kenapa? Dalam takbiratul ihram dah niat. Cuma, ulama beri panduan supaya tidak kelang kabut niat tu. Niat aja, saja aku solat pada Zuhur 2 rakaat kasar kerana Allah Ta'ala. Okey. Bacalah Fatihah, bacalah surah mana-mana sebelum bersalam tu, niatkan kita nak jamakkan asar takdim. Bangun, saja aku solat pada asar. Okey, nak buat 2 ke nak buat 4? Ada 2 pilihan. 2, saja aku solat pada asar 2 rakaat kasar. Ini kesnya ni. Oh Ustaz, dia gabung Zuhur dengan asar sekali betul? Gabung tu nama jamak. Oh, okey, faham. Terima kasih Ustaz. Pening ke? Ustaz, macam kenapa kita macam disuruh buat jamak apa tu yang 4-4 tu? Yang sini kan kita buat 2-2, yang 4-4 tu ketika bila kita kena buat yang 4-4 tu? Dia yang 4 ingat dalam kitab kata kalau tidak ada masalah. Ulang semula Ustaz. Kalau tidak ada masalah. 3 masalah. Kalau solat perjalanan itu tidak lebih 3 masalah. Dalam kitab ni ada. Kasar. Okey. Buka yang untuk sekejap. 47. Buka semua buka kitab. 47. Dah buka dah 47. Dah Ustaz. Dah buka bawah. Dah Ustaz. Ya Ustaz. Tengok peringatan. Muka surat 47. Mana lebih bagaimana telah maklum orang musafir harus naik kasar dan harus juga semai tamam. Kasar 2, tamam 4. Mana lebih afdal? Jawabnya, jika safarnya kurang 3 masalah. 3 masalah berapa kilometer? Kalau 2 masalah kita ambil, katalah kita ambil
pendapat yang tinggi lah. Kalau 2 marhalah equal to 97 km. Okey. Kalau 3 marhalah equal to, kan ada 3 walk. What is the bigger walk? Ya. 145.5 Ustaz. Ya betul Ustaz. 1.5. 1.5. Kali dengan 1.5 kan. Okey. Ini layakkan di musafir, layakkan di Jamak Kasar. Kalau perjalanan ini bawah ni, tak sampai 3 marhalah. Yang ni. Dalam kitab kata memang kita lembut sama je kan sebut. Perjalanan yang tiada sampai 3 marhalah, maka tamam itu lebih afdal. Tadi orang tanya saya kan, kenapa usah kita buat 4 rakaat? Kalau perjalanan itu tak sampai 3 marhalah, dalam kitab kata, maka sembahyang tamam itu lebih afdal. 3 marhalah ni berapa kilometer? Ratus 45. Jalanan yang lebih 3 marhalah, maka apa? Maka apa? Kasar. Baik. Kosor itu lebih afdal. Sebab tu ada orang buat 2, ada orang 4. Tapi jamak ni mana-mana. Dulu janji syarat 2 marhalah dah boleh jamak. Ini boleh jamak. Faham tak? 2 marhalah tak sampai 3 marhalah boleh jamak. Boleh kasar. Boleh kasar. Tetapi yang lebih afdal tamam. Tamam atau apa? 4. Jamak? Jamak. Janji lebih 2, okey, selesai. Tapi kalau tak sampai 3, tamam itu lebih afdal. Okey. Dah masuk isyak Ustaz. Okey. Okey ke pening? Boleh faham insyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Ustaz. Faham Ustaz, insyaAllah. Ustaz take care, rehat Ustaz. Bangun kat tengah, tengah dah tidur. Saya kalau macam ni ada jadi biol. Okey. Faham tak ni? Boleh faham insyaAllah. Okey, bro. Our next class, Okey Ustaz. besok ada banyak hal saya tak ada kelas pagi. Kalau ada kelas besok, itu malam ada apa? Ada Maghrib, Surau Baizu Misbahul Munir. Isyak, Surau Al-Ikhwaniyah, Taman Damai Indah, Kitab Idaman Penuntut. Okay, insyaAllah. Kalau saya selesai, saya buat kelas petang. Saya nak kena pergi hospital, appointment, wife. Lepas tu saya kena pergi Kuala Selangor. Lepas tu saya kena pergi Beranang. Tu saya balik. Tu ada beberapa hal keluarga yang saya kena buat. Okey. Ustaz, Ustaz nak maklumkan Halim dah telefon Cik Fatih, dia pulangkan duit kita Alhamdulillah. Okey. Abang Halim, saya Ya, minta tak ada maaf. masalah. Tak apa. Saya minta maaf. Tak apa. Umur JK, saya minta maaf. Kita nak pergi buat macam ngaji kat hotel. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Okey, nanti jumpa esok insya-Allah. Okey. Allah. Take care Ustaz. Terus cakap ni. Ustaz, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ustaz. Assalamualaikum.
Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.